PAC bimbang dengan trend peningkatan hutang kerajaan persekutuan yang terus meningkat saban tahun apabila mendapati bahawa hutang kerajaan persekutuan pada tahun 2021 berjumlah 979.814 bilion iaitu 63.4 daripada KDNK, meningkat daripada 879.560 bilion pada tahun 2020. Ini mencatatkan satu peningkatan sebanyak 100 bilion ringgit. Peningkatan ini juga menyebabkan liability keseluruhan kerajaan persekutuan pada tahun 2021 kini berjumlah 1.298 trilion iaitu 84% daripada KDNK negara. Perkara ini didedarkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Abdul Majid ketika taklimat laporan Ketua Audit Negara Lakan berkenaan dengan penyata kewangan kerajaan persekutuan tahun 2021 kepada PAC pada pagi ini. Walaupun penyata kewangan kerajaan tahun 2021 diberikan sijil Ketua Audit Negara tanpa teguran, tetapi terdapat beberapa perkara yang ditegaskan oleh Ketua Audit Negara. Terminologi yang digunakan adalah emphasize of matters yang ditegaskan oleh Ketua Audit Negara yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Antaranya termasuk bayaran balik pinjaman matang menggunakan pinjaman baharu. Kena dengan pertama dari segi penerimaan pinjaman kasar pada tahun 2021 tu yang berjumlah 217.201 bilion tu iaitu meningkat sebanyak 22.64%. 4 bilion ya, 22.646 bilion. Iaitu meningkat sebanyak 22 bilion. Jadi itu pun menjadi kegusaran kita lah meningkatnya dari segi peningkatan tu. Kita nak highlightkan lah. Yang kedua berkenaan dengan daripada jumlah tersebut 113.764 bilion atau 52% digunakan untuk membayar pinjaman yang telah matang. Jadi lebih pada separuh daripada pinjaman baru tu digunakan untuk membayar pinjaman matang. Itu satu perkara yang kita highlightkan lah. Yang ketiga dari segi pinjaman tersebut, dari segi pinjaman kasar tersebut 62.317 bilion dipindahkan kepada kumpulan wang pembangunan. Iaitu hanya 65% sahaja daripada jumlah pinjaman ya. Jadi maknanya idealnya pinjaman ni sepatutnya idealnya adalah seluruh pinjaman tu digunakan untuk pembangunan. Tapi sebab setengah tu dah ambil untuk bayar balik hutang sedia ada. Jadi tinggal 65% sahaja untuk yang daripada 62 bilion tu 40 bilion dibelanjakan untuk perbelanjaan pembangunan, yang lain-lain tu ada untuk komitmen lain ya. Pinjaman kasar tersebut sebanyak 217 bilion tersebut telah mengakibatkan hutang persekutuan meningkat kepada 979.814 bilion ataupun 63.4% daripada keluaran negara kasar. Memang kalau kita lihat dari segi angka-angka terdahulunya, memang pinjaman ni memang selalu dibuat ya untuk membiayai terutamanya perbelanjaan pembangunan ya, perbelanjaan pembangunan, development expenditure, to finance development expenditure. Memang itu. Cuma sekarang ni pada tahun ini dan tahun lepas juga berlaku COVID-19 di mana setengah-setengah dari sebahagian daripada pinjaman tu digunakan untuk membiayai aktiviti-aktiviti untuk menangani COVID-19 serta juga penjanaan kegiatan ekonomi untuk membantu syarikat-syarikat yang terjejas akibat daripada COVID-19 ya. Jadi itu kita fahamilah. Cuma yang kita bimbangnya perkara ini tidak, kenaikan hutang yang tinggi ini tidak boleh berterusan. Yang itu maksudnya ya. Maknanya ini patutnya menjadi langkah jangka pendek sahaja. Maknanya langkah bagi kerajaan, pandangan kita adalah bagi kerajaan hendaklah mengambil ini sebagai langkah sementara dan mengambil tindakan
pembetulan supaya perkara ini dapat dikawal, peningkatan hutang ni dapat dikawal supaya dia lebih manageable lah, senang diurus ya. Sebab seperti yang berhormat pengurusi sebut tadi, akibat daripada peningkatan hutang tersebut, ya, bayaran faedah kerana hutang negara juga bertambah. Setiap RM1, 16 sen digunakan, setiap RM1 hasil ya. Setiap RM1 hasil 16 sen digunakan untuk membayar faedah. Ini faedah baru. Ya, sedangkan hutang pula separuh daripada hutang baru digunakan untuk bayar hutang lama. Ini keadaan yang tidak boleh dibiarkan berterusan, yang itu maksudnya. Walaupun kita faham bahawa ini hanya patutnya langkah sementara. Jadi tugas kita sebagai auditor adalah untuk memberi penekanan kepada perkara tersebut.